Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri. Alhamdulillah. Yang rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So hari ni kita akan bercakap tentang satu topik berkenaan dengan rasa rendah diri. Okay, so kenapa saya cakap tentang topik ini adalah untuk kita memahami tentang wujudnya sebenarnya rasa rendah diri di kalangan kita. Kenapa saya nak cakap tentang ini juga, sebab ianya akan membantu kita sedikit sebanyak dalam proses untuk menurunkan berat badan. Sebab rasa rendah diri itu adalah satu perasaan yang sebenarnya mengganggu proses nak turunkan berat badan. So saya nak tanya dekat sini, boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat sini supaya saya boleh mengetahui siapa yang sedang menonton saya. Okay, so pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support saya. Alright, semua yang support saya daripada mula saya buat community nak kurus sihat cepat ni sehinggalah sekarang. Mereka tidak stop untuk memberi saya support supaya saya dapat melakukan yang terbaik kepada kita semua. Sebab tanpa support yang diberikan oleh orang sekeliling saya, daripada family saya, daripada wife saya, daripada anak-anak saya, daripada semua, dan daripada grup nak kurus sihat cepat, sebab selalu memberikan saya satu suntikan semangat setiap hari. Sebabkan saya faham kita sebenarnya hidup dalam keadaan yang berkomuniti, kadang-kadang kita akan senang rasa down juga. So bila kita rasa down, apa yang kita buat, kita create satu community yang lebih positif dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, supaya kita akan sama-sama bertukar-tukar semangat. Boleh tak saya nak tahu dekat sini siapa yang ada dekat dalam WhatsApp group? Siapa yang ada dekat dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat? Boleh tak komen kat sini, sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya yang sedang berada dekat dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat. Siapa kat sini yang masih lagi belum berada dekat dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, sebab saya nak tahu berapa ramai yang saya perlu bantu mereka sekarang. Alright. So hari ni kita nak bercakap tentang apa? Nak cakap tentang berkenaan dengan 5 cara untuk menangani atau memulihkan 5 cara untuk kita memulihkan rasa rendah diri pada diri kita sendiri. Okey. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Asmah. Kak Asmah sebab memberi saya idea tentang topik ini. Sebab apa tahu? Sebab dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, saya selalu akan meminta diorang punya idea tentang apakah sebenarnya topik yang patut saya buat live, supaya sebarang topik yang saya buat live ni akan memberi understanding yang lebih baik kepada semua sekali. Sebab tidak guna sebenarnya sekiranya kita buat satu topik yang kita short sendiri. Why not kita bertanya kepada mereka. Waalaikumsalam Puan Siti Aisyah. Kita bertanya kepada mereka yang berada dekat dalam community kita tu, community nak kurus sihat cepat, saya panggil sebagai community NKSC. Saya bertanya pendapat kepada mereka, apakah topik yang terbaik untuk saya sharekan. Alright. Waalaikumsalam Kak Asma. Hai Puan Sanisa Saini, apa khabar semua? Hai. Terima kasih Kak Asma sebab memberikan saya idea untuk bercakap tentang topik ini. Saya rasa topik ini pun bagus untuk saya sharekan, sebab seperti mana selalu saya cakap, dalam proses kita nak menurunkan berat badan, kita punya emosi pun kena kuat. Kita pun kena ada emosi yang kuat juga, supaya kita lebih mudah untuk dapat mencapai berat badan yang kita inginkan. Okay? So siapa dekat sini yang dah ready untuk saya buat live ni? Boleh tak komen dah ready untuk saya buat live, sebab saya akan share 5
5 cara untuk mengatasi perasaan rendah diri yang ada pada diri kita. So, izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Saya rasa panas gila, saya nak buka cap sebab saya baru lepas habis workout. Okey, kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, hari ini saya nak bercakap tentang topik yang berkenaan dengan emosi. Sebab dalam proses kita nak menurunkan berat badan, kita tidak dapat tidak daripada challenging kita punya emosi setiap hari. So, betul tak apa saya cakap? Kan kadang-kadang kita akan rasa macam, kenapa aku ni kena challenge kita punya emosi kita. Kan betul tak apa saya cakap? Waalaikumsalam Puan Sarim. Hai Puan Sarimah, apa khabar? Hai. Untuk mereka yang masih lagi belum like ataupun belum lagi follow Facebook page HIK, gila rugi kalau tak follow Facebook page HIK. Serius rugi gila. Okay, ramai yang dah ready Ramai yang dah ready untuk saya. Waalaikumsalam Kak Zahara. Okey. Hai Syida Azlina. Hai. Okey, yang pertama sekali adalah saya nak make it quick lah sebab saya tahu ramai kat sini yang rasa excited untuk mengetahui apakah 5 cara untuk kita memulihkan semangat kita yang hilang atau memulihkan rasa rendah diri kita yang mungkin dah lama dah kita develop atas sebab-sebab yang tertentu. Okey, yang pertama sekali dan yang paling penting sekali adalah kita kena mengetahui apakah benda yang kita boleh kawal dan apakah yang kita tidak boleh kawal. Kita kena kenal pasti tu. Antara benda yang kita boleh kawal, contohnya apa? Antara benda yang kita boleh kawal, contohnya antara benda yang kita tak boleh kawal adalah apa yang orang lain nak cakap tentang diri kita. Betul tak? Kita tak boleh kawal apa orang lain nak cakap tentang diri kita. Kita tak boleh nak kawal apa yang diorang fikir tentang diri kita. Kita tak boleh nak kawal apa yang diorang cakap tentang diri kita. Apa yang kita boleh kawal adalah macam mana cara kita kontrol, macam mana cara kita berfikir tentang situasi tersebut. Faham tak maksud saya? Maksud saya gini, kita tak boleh nak kawal mulut orang, kita tak boleh nak kawal otak orang, tapi kita boleh kawal otak kita sendiri. Okey, macam mana cara nak kawal? Contohnya, kenapa seseorang itu boleh rasa macam rendah diri sebabkan ada orang selalu mengutuk dia. Dalam kelompok kelompok nak kurus sihat cepat, okey, ada di antara mereka yang rasa terlalu bengang sebab selalu kena kutuk, selalu kena ejek oleh orang sekeliling dia. Kadang-kadang orang yang mengejek dia adalah orang family terdekat mereka juga. So, sangat-sangat sedih dan sangat-sangat kesian. So, macam mana cara untuk kita berfikir tentang hal ini adalah cuba kita fikir. Saya nak you all fikir sekarang. Okay? Dalam proses menjatuhkan orang lain, siapa yang akan menjatuhkan siapa sebenarnya? Adakah orang atas nak menjatuhkan orang bawah ataupun adakah orang bawah yang nak menjatuhkan orang atas? Biasanya orang dekat bawah inilah yang akan menjatuhkan orang atas. Bermaksud sesiapa yang cuba nak menjatuhkan emosi kita, nak menjatuhkan air muka kita, yang nak menjatuhkan apa-apa berkenaan dengan kita adalah mereka yang berada di bawah kita. Faham tak maksud saya? Okay? Kita tidak akan dijatuhkan oleh orang atas. Sebab what's the point orang atas nak jatuhkan kita? Melainkan orang atas tu fikir kita ni boleh menjatuhkan diorang in the future. Biasanya orang yang akan menjatuhkan kita adalah orang yang di bawah level kita, di bawah kita punya kasta. Faham tak? Kasta, level kita, tahap kita. See my level, bak kata Azwan Haji Ali. So point dekat sini adalah mereka yang nak menjatuhkan kita adalah orang di bawah kita. So kalau katakan mereka mengutuk kita, yang kita ni ada masalah berat badan lah, ada yang kutuk macam tong drum lah, ada yang kutuk macam apa-apalah, kan? Sebenarnya diorang pun ada masalah yang sama juga. Cuma diorang tak nak mengaku je. Betul ke betul apa saya cakap? Betul tak apa saya cakap? Kan. Betul tak apa saya cakap? Waalaikumsalam Princess Lina, apa khabar? Hai. Waalaikumsalam Nadia Awang, hai. So ada juga kat sini sedang menonton saya, alhamdulillah. Okay,
Betul tak apa saya cakap, kan? Orang yang akan menjatuhkan orang lain adalah biasanya orang bawah yang akan jatuhkan orang atas. So kalau kita rasa kita sedang dikutuk, kita sedang diejek oleh someone, bermaksud kita sekarang ni berada dekat atas. Waalaikumsalam Makcik Fidah, apa khabar? Right. Betul coach, macam bunyi beras lah, macam bunyi beras pun ada. So the point is adalah betul tu, adik-beradik selalu pada rendah pada kita, tak ada apa-apa. Okay, so point dia kat sini adalah mereka yang selalu mengutuk kita adalah biasanya orang yang ada masalah yang sama juga, cuma mereka tak mengaku. At least kita mengaku kita ada masalah, dan bila kita mengaku kita ada masalah, kita lebih mudah untuk selesaikan masalah-masalah yang kita sebutkan tu. Alright, so itulah yang pertama. Yang pertama tadi adalah kita tak boleh fikir, kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak kawal apa orang lain fikir tentang diri kita, tapi kita boleh kawal apa yang kita fikir tentang diri kita sendiri. Kita tak boleh kawal mulut orang, tapi kita boleh kawal mulut kita. Kita tak boleh nak kawal macam-macam ni sebut ni. Ada nama kuih lah, ada nama ikan lah. Ya Allah. Sebenarnya korang sedang dapat pahala sekarang. So janganlah rasa down sangat. Betul ke betul? Kan? So again, sekiranya kita rasa diejek, kita selalu dikutuk sampai kita rasa rendah diri, saya punya suggestion tak payahlah rasa rendah diri. Kenapa? Sebab kita sekarang ni at least ada orang memandang kita dan ada orang cuba nak jatuhkan kita, which is great. Kita berada dekat atas diorang sekarang. Faham ke faham? Tahap kita lagi baik daripada diorang. So sebab tu dah diorang nak jatuhkan kita. Tak kisahlah adik-beradik ke, jiran ke, mak mertua ke, bapa mertua ke, siapa-siapalah, kan? So jangan risau. Sebenarnya diorang pun ada masalah yang sama, cuma diorang tak sedar ataupun diorang tak nak sedar yang diorang ada masalah yang sama. So apa yang korang kena buat, kan? Apa yang korang kena buat adalah yang nombor 2 ni. Siapa nak tahu nombor 2 sekarang? Siapa yang dah ready untuk tahu nombor 2? Sebab nombor 2 ni macam best kalau katakan semua tahu. Alright. Nombor 2 ini adalah, siapa dah ready ni untuk saya cakap nombor 2 sekarang? Dah ready boleh tak komen ready? Sebab saya nak tahu berapa ramai yang ready, berapa ramai yang masih belum ready lagi. Mungkin ada yang sedang mengambil pen dengan kertas. Mengambil pen dan kertas, kan? Kak Asmah dah ready. Okay. Again, saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Asmah sebab memberi saya idea untuk buat topik ini hari ini. Tanpa Kak Asmah mungkin saya tak cakap pasal topik ini. Dan again, kepada mereka yang sedang menonton saya di dalam Facebook group dekat luar sana ataupun dekat tempat-tempat yang orang lain share live saya ni, saya suggest you all like Facebook page saya, sebab setiap hari jam 3 petang dan 9 malam saya akan buat live dan bercakap tentang topik-topik untuk turunkan berat badan. Dan selalunya sekarang ni, sejak daripada semalam atau kemarin, saya start bertanya topik-topik yang baru daripada mereka yang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Sebab kadang-kadang aku pun tak ada idea juga dia pasal apa. So point dekat sini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, sebab memberi saya support, selalu memberi saya support, selalu menonton live saya, selalu memberi saya suntikan semangat yang bertalu-talu supaya saya dapat melakukan apa yang saya buat dalam keadaan yang lebih baik lagi. Alright. So ada siapa lagi? Okay. Don't bother about them. The important thing is we never ask from. Bak kata Puan Nadia Awang. Alright. So now yang kedua tadi adalah, yang pertama tadi kita tak boleh kontrol kita tak boleh kontrol orang lain, tapi kita boleh kontrol diri kita sendiri. So apakah yang patut kita buat adalah nombor 2 ni. Perkara yang kita kena buat nombor 2 ni adalah kita diamkan diri. Okay, kita diamkan diri, kita buat yang terbaik untuk diri kita sendiri, dan kemudian kita diamkan diorang dengan result kita. So far siapa sini student saya, student Titanium ke, student Sapphire ke, student VIP ke, student Supreme ke, even student Elite X ke, siapa yang berada dalam community Batak Fitness, boleh tak komen? Sebab saya nak tengok berapa ramai antara you all yang berada dalam community ataupun pernah menjadi ataupun sedang menjadi student saya. Okay, untuk pengetahuan, izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah.
Daripada Bartech Fitness dan saya seorang fitness coach, saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. So, kebanyakan daripada student saya yang saya lihat, macam saya tengok kat sini kan, ada yang katakan orang panggil dia dugong lah, ada yang kata dia macam badak berendam lah, ada yang kata macam bunyi beras lah, ada kata macam tong drum lah, macam-macam bahasa diorang sebutkan. So kita rasa sakit hati kadang-kadang bila kita berada dalam situasi ini. So bila rasa kebengangan tu bertalu-talu, so apa yang kita buat lepas tu adalah kita jumpa jalan untuk mencari kaedah untuk turunkan berat badan. Dan Alhamdulillah apabila mereka, iaitu student-student saya, berjaya menurunkan berat badan mereka dan akhirnya mereka start mendiamkan orang sekeliling mereka. Itulah poin yang saya yang kedua, adalah dengan cara diamkan diri, buat yang terbaik, fokus untuk capai matlamat yang kita nak capai, kemudian kita jalanlah across muka diorang, kita jalan sebelah atau jalan depan diorang, biar diorang menganga keluar lidah sampai ke lantai, sampai ke tanah, sebabkan kita berjaya mengecikkan badan kita dan kita bukan lagi dugong, kita bukan lagi badak berendam, kita bukan lagi tong drum, kita bukan lagi guni beras dan sebagainya. Kita sekarang ni adalah umpama persis supermodel sekarang ni, lebih cantik daripada orang yang pernah kata kita dulu. Kita diamkan diorang dengan cara tunjukkan bukti, tunjukkan result kepada mereka. Saya rasa itulah sebenarnya cara yang terbaik untuk kita balas dendam. Siapa sini yang nak balas dendam terhadap diorang yang mulut celupas yang kata kita macam-macam tu? Siapa sini? Saya honestly speaking, kan, saya ex-student. Saya ada yang ex-student, kan, ada yang student saya, kan, Iris Natasha, okay, ramai dekat sini Alhamdulillah. So now point dia kat sini adalah kita kena ketahui apa yang kita patut buat. Kita mungkin tak dapat nak kontrol mulut diorang, tapi kita boleh buat apa yang sepatutnya kita buat. Kita boleh buat yang terbaik untuk diri kita. Tak kisahlah sebenarnya dalam proses nak menurunkan berat badan ke, dalam proses apa-apa ke, kan. Yang paling penting sekali adalah mereka supaya boleh berada dalam situasi yang memuaskan hati kita, kan. Akak nak buktikan kat mulut puaka. Saya doakan akak, Kak Asma, supaya dapat buktikan kepada mulut-mulut puaka diorang tu, mulut-mulut yang tak ada insurans tu, supaya akak akan diamkan mereka. Daripada elok-elok mulut puaka tu, kita basuh diorang dengan air zam-zam, bagi mulut diorang keluar asap. Nadia Awang beritahu, diam itu lebih baik dari lain diorang negatif. Yang penting we never give up to improve ourselves and show the best result to them. Exactly, Puan Nadia Awang. Okay, berbalik semula tentang apa yang Puan Nadia cakap tu, sebenarnya ada kena-mengena juga adalah nombor 3 tadi. Nombor 3 pula adalah nombor 2, kita diamkan diri dan kita buktikan mereka yang kita ni boleh dapat bentuk badan yang kita nak, berat badan yang kita nak, supaya kita dapat diamkan mereka. Yang ketiga sekarang ni, yang ketiga ada kena-mengena dengan orang lain duk cakap, biar awak puaka kan Asma, biar awak puaka. Sebaik tak mencarut bunyi dia. Alright. Siapa sini yang dah ready untuk point nombor 3 ataupun cara yang kelima, boleh tak komen dah ready untuk cara yang kelima, macam mana untuk kita menaikkan semangat kita, okey, menaikkan semangat kita supaya kita boleh mendapatkan balas dendam kita tu. Maksudnya kita nak membalas dendam di atas mulut-mulut puaka yang pernah bercakap busuk tentang diri kita. Siapa yang dah ready, boleh tak komen dah ready, sebab saya nak tengok berapa ramai antara you all yang dah ready untuk saya cakap tentang poin yang ketiga ni. Sebab saya rasa poin ketiga ni sangat-sangat gila penting dan ada reason. Thank you coach, bagi kekuatan dan semangat kepada orang macam kami. Nina Karina, sama-sama. Okey, sebelum tu, boleh tak sebelum saya masuk poin saya yang ketiga ni, saya nak bercakap sikit tentang purpose saya. Maybe ada yang kali pertama tengok saya buat live, mungkin ada yang kali keberapa entah tengok saya buat live. Sebenarnya apa yang saya buat ini adalah satu tujuan saya lah, untuk memberi values kepada semua sekali.
memberi values kepada semua, okay? Memberi values kepada semua supaya kita akan dapat manfaat daripada sharing yang saya berikan. So kenapa tahu? Sebab there is no point untuk kita hidup dalam keadaan yang kita rasa macam kita hidup sorang-sorang. Sebenarnya untuk kita mencapai sesuatu kepuasan dalam hidup kita apabila kita dapat hidup dalam berkomuniti dan kita support each other. So that's why keluarlah satu hadis yang bersebut sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab perasaan saya berbeza dengan apa yang saya rasa dulu, way back then, masa saya buat kerja yang acah-acah macam power sangat tu kan. Bila saya buat apa yang saya buat sekarang ni, saya rasa puas hati, saya rasa seronok. Kenapa? Sebab saya dapat lihat muka-muka happy, terutamanya macam Puan Azita Tarmizi ni, dia selalu tunjukkan keceriaan dia lepas saya berjumpa dengan dia. Tak tahulah, mungkin sebelum ni macam orang yang ceria, tapi so far saya suka. Waalaikumsalam Puan Azita Tarmizi. Okay, so purpose saya, kenapa saya buat community, kenapa saya buat live ni adalah untuk saya memuaskan hati saya juga. Sebabkan kepuasan sebenar itu bukannya datang memuaskan diri kita, tapi dengan melihat orang lain senyum, melihat orang lain gembira, melihat orang lain dapat capai sesuatu yang mereka nak capai, dan kita akan rasa seronok at some sense kat situ. Kan? Macam saya sebut tadi, saya bukan menjual produk-produk kurus. Kepada mereka yang menonton saya, petang tadi jam 3, saya ada letakkan perbezaan antara produk kurus dan suplemen kurus. So suplemen dan produk kurus adalah dua benda yang berbeza gila-gila. Saya tidak menjual produk kurus. Alright, saya tidak menjual produk kurus dan saya agak benci kepada produk kurus sebab ianya telah membunuh mak saya. Saya guna perkataan membunuh mak saya. Bunyi dia macam kurang hajar, tapi itulah sebenarnya hakikat yang berlaku. Right, so point yang ketiga adalah, okay, dengar point yang ketiga. Siapa yang dah ready untuk point yang ketiga, boleh tak komen untuk saya cakap tentang point nombor 3. Sebab saya rasa point nombor 3 ni adalah ada kena-mena dengan apa saya cakap tadi juga. Alright, siapakah yang ready untuk saya cakap point nombor 3? Boleh tak bagi saya wow, emoji wow, untuk saya tengok berapa ramai agaknya antara kita yang dah ready dah untuk tahu tentang point yang nombor 3. Point nombor 3 adalah satu benda yang kita boleh buat juga, supaya apa yang kita buat ni akan dapat mengubah sesuatu dalam kehidupan kita dan akan dapat memberikan kita suntikan semangat secara konsisten. Kita akan dapat dan mudah untuk kita berjaya dalam apa-apa benda yang kita nak buat. Alright, Puan Halimatul Sa'diah Dahlan dah ready. Alright, so tengok sikit kat sini, siapa dah ready? Alright, thank you. Zairin Zakaria pun dah ready. Okay, good. Alright, so now yang seterusnya adalah, pernah tak you all dengar? Saya nak tanya ke orang, pernah tak korang dengar orang yang berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi akan lebih wangi daripada orang yang berkawan dengan penempa besi? Pernah tak dengar benda tu? Kalau pernah dengar benda tu, boleh tak komen pernah dengar? Sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya antara kita yang pernah dengar benda tu, supaya saya rasa kita akan dapat kita akan berada in the same page. Maksud saya gini, seseorang yang berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, dia akan lebih wangi daripada orang yang berkawan dengan orang yang penempa besi, orang yang buat besi kan, buat besi tu kan, dia tak wangi macam orang yang berkawan dengan orang minyak wangi tu. Bermaksud orang yang berada dalam circle positif akan lebih positif daripada orang yang berada dalam circle negatif. In fact, kalau katakan seseorang tu berada dalam gabungan circle positif dan circle negatif, itu pun akan jadi negatif juga. Sebabkan orang positif biasanya dia berdiam diri, orang negatif dia akan bercakap pokok-pokok semua. So orang yang berada dalam circle yang positif kan, akan lebih senang meningkatkan dia punya rasa rendah diri tu secara tak langsung juga.
So sangat penting untuk kita memilih. Sangat gila penting untuk kita memilih dengan siapa kita nak berkawan. Kita kena pilih orang-orang positif. So that's why saya create satu community WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, supaya kita semua akan berada dalam circle yang positif. Boleh tak saya nak tanya dekat sini, boleh tak komen siapa dekat sini yang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat? Saya nak kira dan buat bancian sikit yang sedang menonton saya sekarang ni. Boleh tak komen siapa yang sedang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat? Sebab saya kena pastikan mereka yang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat adalah orang yang positif, orang yang share benda-benda yang positif, orang yang bercakap tentang benda-benda yang positif. Saya faham sekeliling kita sekarang ni tak membantu kita untuk berlaku positif. Seriously, dengan COVID-19-nya, dengan kematiannya, dengan orang yang tested positif COVID-19-nya, dengan orang yang kan. So, pernah dengar, ramai pernah dengar kan? Ada yang tak pernah dengar, ada pernah dengar. Okay. So, yang tak pernah dengar tu sebenarnya wujud. Okay? Wujud satu kata-kata, orang yang berkawan dengan orang yang itulah minyak wangi, penebur besi tu, itu sebenarnya benda yang ni. Alright, benda yang ada. Okey, siapa lagi yang dekat sini berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat? Saya nampak Puan Azita Tarmizi je. Yang lain ni tak ada ke? Yang lain ni tak berada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat ke? Sebab dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, first time tengok tak ada dekat dalam group WhatsApp. Tak apa, Puan Zairin Zakaria. Hajab nak sebutnya, tak apa. Siapa lagi yang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat? Boleh tak angkat tangan? Boleh tak angkat tangan sedikit, sebab saya tengok berapa ramai agaknya yang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Sebab saya nak buat bancian sikit berapa ramai antara kita yang berada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Saya nampak Puan Azita, Kak Azita, Puan Izan Cookies, Puan Kamazia, Puan Arniza Idayu. Rupa-rupanya kita buat apa? Apa nama bahasa tu lupa lah kan. Lupa lah perkataan tu kan. Tak apalah. Adalah 2-3 orang kat sini. Ada Kak Asmah pun berada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Cik Fida pun ada kan. Siapa lagi kat sini? Puan Sanisa Saini pun ada. Yang saya nampak lah, yang saya kenal lah kan. Puan Marbakti pun ada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Sebab dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat tu, tanggungjawab kita kena pastikan apa yang kita cakap dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat tu adalah satu benda yang positif. Saya faham, macam saya cakap lagi sekali, benda dekat luar tu terlalu negatif. Adakah kita nak bawa masuk dalam kelompok negatif kita? Saya rasa tak patut. Sepatutnya kita kena fokus benda yang positif. Selalu kita kena keep on membakar semangat each other. Kita kena membakar semangat each other tentang progress masing-masing, tentang macam mana cara kita handle life kita. Sebenarnya saya sendiri pun rasa terinspired dengan WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat tu apabila macam Puan Azita Tarmizi contohnya kan. Dia beritahu, akak buat lepas workout ni, saya daripada 18 Mac hari tu tak pernah workout langsung sampailah semalam. Saya start workout tu sebab saya tengok berapa ramai orang dekat dalam WhatsApp group tu kata saya tengah workout ni, saya berlepas workout lah, macam alamak kenapa aku tak workout lagi ni. Terus saya bentang saya punya yoga mat dan saya buat saya punya workout. Biasa saya exercise dekat gym, tapi sebabkan gym tutup, saya buat kat rumah sahajalah. Buatlah setakat mana yang boleh saya buat. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang berada dekat dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Saya nak ucapkan welcome kepada mereka yang baru join WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat hari ni. Hari ni kita menerima ramai orang yang join WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Dan kalau boleh kita fokus kepada benda-benda yang positif saja. Letak ke tepi dululah COVID-19 tu. Saya faham kita boleh tengok news COVID-19 tu dekat TV juga sebenarnya, tapi there's no reason untuk kita bercakap tentang topik tu setiap hari. Sebab dia akan meningkatkan rasa stres kita. Kita tak nak rasa stres kan dalam WhatsApp group tu. So kita cuba fokus kepada benda-benda yang positif sahaja. Boleh tak macam tu? Alright. So yang ketiga tadi adalah kita kena berada dalam circle yang positif supaya lebih mudah kita untuk mengawal. Lebih mudah untuk kita mengawal kita punya rasa rendah diri tu. Rasa rendah diri tu kita sebenarnya setiap orang ada rasa inferior terhadap satu benda. Biasa. Tapi macam mana caranya untuk kita memastikan rasa inferiority tu
rasa rendah diri tu, rasa macam takut terhadap satu benda tu tak consume diri kita secara total. So that's why kita kena berada dalam circle positif, keep on sharing benda pada positif. InsyaAllah benda-benda positif juga akan meresap masuk dalam diri kita, dan secara tidak langsung orang lain tengok kita pun akan rasa terinspired juga. Jangan bawa aura biawak-biawak tu. Betul, buat stres je. Saya sebenarnya lepas ni kalau dah ramai orang masuk, saya kena buat akta sikit. Akta undang-undang, siapa yang bercakap benda negatif saya akan kena remove on the spot. Alamak, jahat betul. Right, so yang ketiga tadi tu adalah berada dalam kelompok yang positif. So kita sekarang ni, mereka yang berada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat ni, saya yakin mereka tu berada dalam aura yang positif. So maintain that aura supaya kita terus menerus akan dapat memberi inspirasi, bukan setakat diri kita, bukan setakat orang lain, tapi korang pun dah memberi inspirasi kepada saya juga, honestly speaking. Alright, next, yang keempat. Yang keempat ni boleh tak komen dah ready yang keempat? Okay. Setiap seorang daripada kita ada reason kenapa kita rasa rendah diri. Ada reason. Mungkin macam saya dulu rasa rendah diri sebabkan saya ni terlalu kurus. Siapa dah tengok gambar saya masa saya agak muda sikit? Siapa dah tengok gambar saya masa muda sikit? Boleh tak komen nak tengok gambar saya masa muda? Sekarang ni orang duk cerita pasal apa? Pasal apa ni, challenge lah, 10 years challenge lah, kan? Siapa nak tengok gambar saya masa masa muda? Nak tengok tak gambar saya masa muda? Betapa buruknya saya, dan saya dijadikan sebagai bahan kutukan kawan-kawan saya sebabkan saya seorang yang agak gelap dan paling tinggi di kalangan semua orang dalam classmate saya, sehingga kan orang start panggil saya macam orang panggil saya apa, what you call that, Kurt Cobain. Sebabkan itulah. Jadi saya nak tunjukkan sedikit. Ini adalah gambar saya dulu masa saya umur 23 tahun kot. Daripada muka pun nampak kurus kan. Okay, ni muka saya dulu. Kecil-kecil dah ada jambang. Memang dah baka ada jambang. Saja nak tunjuk korang ni supaya kita dapat berkenalan. Mungkin ada yang first time tengok saya, ataupun mungkin dah banyak kali dah tengok saya buat live, tapi mungkin tak kenal saya secara personal. Ni saya nak tunjuk sikit. Okay, nak tunjuk sikit. Ni pun antara saya juga. Ni, right, ni pun saya juga ni. Nampak tak saya baju biru tu? Tinggi, kurus dan cekeding. Okay, agak-agak korang jadi apa? Saya dipanggil apa? Of course lah kena panggil cekeding, kan? Ini juga, saya juga, kan? Baju biru juga, paling tinggi. Dan of course saya dipanggil jirafah, dan juga dipanggil trailer. Lagi nak tunjuk agak gambar saya yang lain. Saya nak bagi tahu ni kenapa, sebabkan saya nak bagi tahu saya punya kehidupan juga. Semua orang akan melalui fasa ni. Fasa kena kutuk, fasa rasa rendah diri, fasa rasa macam-macam benda. Tapi sebenarnya apa yang paling penting adalah macam mana cara kita recover daripada fasa-fasa kita tu, supaya kita bukan setakat dapat menjadikan diri kita sebagai sumber inspirasi kepada orang lain, tapi kita juga dapat menyelesaikan masalah kita punya rasa rendah diri tu. Dan insya-Allah sebenarnya dengan cara ini jugalah ianya akan memberikan satu petanda yang kita ni sebenarnya lagi better daripada orang. Lagi better daripada orang yang mengutuk kita, kan? Mana gambar aku? Tak banyak. Ini tak ada benda lah. Tak apalah, itu je lah kot, lebih-lebih lah. Alright, so itu adalah antara benda. Hello Petai Parkia. Okay, now, itu adalah yang ketiga. Setiap seorang daripada kita akan mengalami masalah, mesti ada sebab. Punca utama kita kena kutuk ataupun kita rasa rendah diri, pasti. Jadi kita boleh tak jadikan reason kenapa kita rasa rendah diri itu sebagai kayu api,
ataupun sebagai bara untuk membakar semangat kita supaya kita boleh dapat sesuatu apa yang kita nak dan mendiamkan mulut diorang. Susah ke bahasa saya cakap ni? Susah ke bahasa saya cakap? Saya ulang balik. Setiap seorang daripada kita pastinya akan ada reason kenapa kita rasa rendah diri. Macam saya yakin most common reason yang ada di kalangan circle saya adalah mereka yang ada masalah berat badan. So perkataan-perkataan macam dugong lah kan, macam apa lagi, macam tung badak lah, badak berendam lah dan sebagainya kan, ada di kalangan kita tu. Dan boleh tak kita jadikan itu sebagai pembakar semangat kita untuk mendiamkan diorang. Macam Kak Azita kita kan, Cik Ta kita, dia dulu berat badan dia berapa saya pun tak pasti, 80 lebih kot, dan sekarang dah 50 something kot, 60 something kot macam tu kan. Dah berkilo-kilo dah turun. Sampai bila orang tengok dia macam dah anak dara dah. Siap ada orang muda, anak ikan nak ngorat dia. Betul ke betul apa saya cakap ni Kak Azita, Kak Cik Ta kita? Kan? Itu sebenarnya yang kita nak. Bukannya kita nak orang ngorat kita pun, tak. Tapi kita nak buat satu turning point. Nak jadikan itu sebagai pembakar semangat kita supaya bila benda tu berlaku, contohnya macam orang yang mengutuk kita start diamkan diri, insya-Allah kepuasan itu adalah satu benda yang memuaskan hati kita. Macam satu ni, Puan Zairin Zakaria. Saya dikutuk sebagai penyendal pintu sebab berbadan besar. Kalau boleh lah. Kalau sekarang ni, kalau katakan macam Cik Ta dulu 85 kilo, sekarang ni dah berapa? Sekarang ni dah 50 something kan? 50 something saya tengok sikit Cik Ta. Okay, dulu 85, sekarang dah 60 lebih dah. Dah dekat 20 kilo, dah 20 kilo turun yang penting sekali. Dan alhamdulillah sebenarnya kita akan rasa puas hati gila bab sebenarnya. Ambil aku guna bahasa. Puas hati gila bab sebab berjaya mendiamkan diorang dengan result kita. Macam Acik Fidah kita juga dah berjaya mendapatkan bentuk badan yang lebih kecil sikit, gila-gila lebih kecil daripada sebelum ni, dan alhamdulillah orang dah start diam dah. Macam Kak Asmah pun dia ada tunjukkan gambar juga before after dia, dan sekarang ni dia pakai baju dah macam pakai baju macam ada lebihan-lebihan tu boleh jadi macam kepak dah kan. Betul tak Kak Asmah? Baju yang lama pun dah macam boleh muat seorang lagi dalam tu. Dulu dipanggil King Kong, macam-macam bunyi, macam-macam bahasa orang panggil kita tu semua ni. So diorang tak sedar sebenarnya apa yang kita akan jadi. So that's why pentingnya untuk kita buat kelima-lima cara ni. Saya baru cakap yang keempat sekarang ni. Yang pertama tadi saya ulang sikit. Kita kena kenal pasti apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita tak boleh kawal, dan kita buat sesuatu berdasarkan apa yang kita boleh kawal. Kedua, kita diamkan diri, kemudian kita diamkan orang lain melalui result kita. Itu yang kedua. Yang ketiga lah, kita patut berada di dalam kelompok positif supaya kita akan lebih mudah mencapai rasa kepuasan, rasa mencapai apa yang kita nak capai tu, sebabkan kita ada support daripada kelompok yang positif ni. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat pula adalah jadikan sebab utama kenapa kita rasa rendah diri tu sebagai kayu api ataupun sebagai bara untuk terus membakar semangat kita supaya dapat mencapai. Macam Kak Asmah pakai baju saiz daripada L ke M. Saya baru cakap pasal Kak Asmah punya saiz baju. Saya belum lagi cakap tentang Kak Asmah punya tahap kesihatan lagi. Kak Asmah ada? Kak Asmah boleh tak komen sikit kalau ada Kak Asmah kat sini? Kak Asmah ada tak lagi kat sini? Again, kepada mereka yang sedang menonton saya dekat luar, dekat dalam Facebook group mana-mana ke, ataupun ada orang buat watch party ke, ada orang share video ni kat tempat lain ke, saya strongly suggest untuk like Facebook page Syah AK, sebab hari-hari saya akan buat live dekat situ untuk memberi manfaat, memberi values, memberi suntikan semangat supaya kita akan dapat mencapai berat badan yang kita nak. Saya, seperti mana saya cakap tadi, saya seorang fitness coach.
Saya bukanlah seorang ustaz. Saya bukanlah seorang doktor. Saya adalah seorang pakar kurus yang sekarang ni juga dipanggil sebagai bomoh kurus. Tak pasal-pasal aku kena panggil bomoh. Kata Kak Asmah, saiz asal baju join asal baru join triple XL, turun saiz L, sekarang M. Alhamdulillah. Kak Asmah punya komen. Dengar tak apa Kak Asmah cakap? Okey, kepada mereka yang berada dekat luar sana sekarang, dulu Kak Asmah sebelum join program Titanium, okey, yang Batak Fitness yang saya organize, saiz baju Kak Asmah adalah triple XL. Sekarang ni turun kepada saiz L. Sekarang ni lah, maksudnya lepas dah habis Titanium, turun ke saiz L dan sekarang dapat pakai baju saiz M pula. Apakah perasaan you all apabila korang memperagakan baju saiz M dan berjalan di depan orang yang selalu mengutuk korang tu? Tak ke rasa macam wah seronoknya, mana tadi mulut-mulut puaka yang keliling tu tadi? Kan? Betul tak saya cakap? Mesti kita akan start tertanya-tanya mana mulut-mulut puaka gitu tu. Saya pasti mulut-mulut puaka tu dah terkunci rapat dah, tak boleh nak bersuara dah, terdiam sebab tengok kita dapat capai sesuatu benda yang diorang tak dapat nak capai. Betul ke betul? Betul tak Kak Asmah apa yang saya cakap ni? Betul tak Puan Kak Azita apa yang saya cakap ni? Kan? Dia punya feelings tu, the kind of feelings yang kita nak sampaikan kat sini. Itu adalah yang keempat, jadikan sebagai pembakar semangat. So saya nak ucapkan tahniah kepada student-student saya yang berjaya mencapai berat badan yang mereka inginkan melalui program kami, hasil daripada pembelajaran yang mereka belajar daripada modul yang saya berikan kepada mereka. Dan yang terakhir cara yang kelima. Tapi Akak Asmah nak marah coach sebab Akak kena keluar duit untuk beli baju baru. Allah, Kak Asmah jangan marah saya Kak Asmah. Tak apa Kak Asmah, daripada beli keluarkan duit, daripada beli beli produk-produk kurus ke kan, daripada beli ubat-ubatan sakit penyakit apa-apa ke, baik kita beli baju baru, best sikit. Betul ke betul? So Kak Asmah, congrats. Kak Azita, congrats. Dan student-student saya yang lain juga, macam Puan Sanisa saya ni pun dia ada bagi gambar juga before after mereka, dan saya sangat-sangat adore. Saya sangat-sangat bangga dengan pencapaian student-student saya melalui apa yang mereka, hasil titik perlu usaha mereka juga dengan modul yang saya sediakan melalui program Titanium. Alright, so next yang kelima adalah yang ni mungkin kepada mereka yang nak capai sesuatu benda. Never set unrealistic goal. Jangan sesekali letak target yang terlalu tinggi. Jangan letakkan harapan yang terlalu unrealistic, yang tak realistik langsung. So takut nanti kita akan cepat rasa down lepas tu. So paling penting sekali adalah kita kena ukur baju di badan sendiri. Kita juga kena usaha mengikut kemampuan kita. Dan of course dengan ilmu. Dengan ilmu jugalah kita akan dapat mengubah macam-macam benda dekat dalam diri kita. Macam kalau katakan you all nak belajar macam mana cara nak buat bisnes, pergilah cari guru bisnes. Kalau nak cari someone yang boleh ajar you all macam mana cara nak masak dengan sedap, pergilah jumpa pakar masak yang sedap, chef. Kalau korang nak jumpa kurus, kalau nak kurus, pergilah jumpa pakar kurus, pergilah jumpa bomoh kurus. Alhamdulillah saya di hashtagkan dengan pakar kurus dan bomoh kurus oleh student-student saya, sebabkan ada beberapa result yang saya sendiri pun terkejut. Kau kurus je ni? Saya tak terkejut sebenarnya, saya dah tahu dah result dia macam tu, tapi diorang yang terkejut. Sebabkan diorang sebenarnya mungkin tak pernah rasa macam betul ke aku pernah buat macam ni, tapi sebenarnya diorang dapat. Itulah sebenarnya apa yang saya rasa something kepuasan kepada diri saya. So never set unrealistic goal. Jangan sesekali set goal yang tak realistik, yang mungkin akan backfire kepada kita balik. So sangat penting untuk kita mengetahui apa yang patut kita buat, apa patut kita capai, dan macam mana kita nak capai. Adakah kita punya target tu realistik atau tidak. Itu semua bergantung kepada ilmu yang kita boleh belajar. Macam saya sebut tadi, sekiranya korang nak kurus, pergilah cari someone yang boleh ajar you all kurus. Dan Alhamdulillah saya dah membantu lebih daripada 200 orang dah menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan saya sangat-sangat bangga dengan pencapaian student-student saya. Bukan setakat
Bukan setakat saya je rasa bangga, saya rasa orang keliling mereka pun rasa bangga, especially dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, sebabkan mereka berjaya menunjukkan satu role, satu something yang juga boleh membakar semangat orang lain juga untuk mencapai apa yang mereka dah capai sebelum ni. Betul ke? Betul apa saya cakap. So that's why saya sangat-sangat suka ulang cakap benda yang sama tentang WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Members di dalam tu yang dah berjaya memberi inspirasi kepada ramai orang dah. Terlalu ramai orang dah dapat manfaat daripada modul pembelajaran yang saya dah letak, dan saya cuba nak memberikan nak menyebarkan lagi lebih ramai lagi orang supaya mereka akan dapat faham tentang cara nak kurus ni. Sebenarnya senang sebenarnya ni. Susah tak nak kurus sebenarnya? Boleh tak komen sikit, susah ke nak kurus ni? Boleh tak komen sikit, siapa dekat sini yang rasa nak kurus ni rasa macam susah gila kot. Aku nak kurus tapi susah betul nak kurus. Boleh tak komen? Senang ke susah nak kurus ni sebenarnya? Kan? Senang ke susah? Komen sikit tengok macam ni. Susah tak nak kurus? Right, bagi saya nak kurus ni senang. Persoalan dia sekarang ni, adakah kita nak kurus? Itu je persoalan sebenar-benar dia. Tempoh PKP ni Acik nak pecahkan angka 6 yang liat sangat tu coach. InsyaAllah boleh sangat Acik. Acik boleh sangat. Jangan risau, saya doakan Acik supaya dapat capai. Macam Puan Azita cakap, nak kurus ni senang je coach. Kan senang je sebenarnya. Senang je. Cuma kadang-kadang kita yang susah tu sebabkan kita kena lawan diri kita sendiri. Itulah sebenarnya. Oh, ada yang kata susah. Ada yang kata susah sangat. So far yang kata susah sangat ni, yang kata susah sangat ni bukan student saya. Yang belum lagi dapat, belum lagi menjadi, atau belum lagi ada what we call that, ada kesempatan untuk menjadi student saya. But that's okay sebenarnya. That's okay. Kita sekarang ni berada dalam kelompok yang ada yang kata senang, ada yang kata susah. Cuba tengok yang kata senang ni macam mana diorang kurus. Sebenarnya senang sangat. Okay? Saya, Puan Kamazia, saya macam dulu coach, letak harapan terlalu tinggi, lepas dapat motivasi, okay dah, Alhamdulillah. Okay, memang Kak Fidah sama macam saya. Jangan risau. Sekarang ni dalam proses dalam PKP ni sebenarnya, waktu sekarang lah paling mudah nak kurus sebenar-benarnya. Kenapa? Sebenar-benarnya juga, kalau katakan siapa yang pernah jadi student saya tidak pernah fokus kepada exercise pun. Fokus, tapi saya tak fokus lebih kepada exercise. Sebabkan saya yakin untuk kita turunkan berat badan, kita hanya perlu jaga makanan je. Kita kena tahu apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Dan kita kena tahu macam mana, apakah efek dia, apakah impact dia bila kita makan sesuatu benda tu dan masukkan ke dalam mulut kita. InsyaAllah kita akan lebih mudah faham. Lepas tu, kita nak tengok macam tentang exercise sebenar-benarnya. Saya faham juga, macam saya sendiri pun macam merasa down juga, tak dapat nak pergi gym. Sebabkan bila saya pergi gym, saya angkat besi, sebenarnya saya rasa puas sikit. Tapi sebab sekarang ni kita kat rumah, saya pula dah jual dumbbell saya tak guna pun. Dah lah dumbbell tu ringan, so macam jual je lah kan. So saya rasa down. Tapi bila sekarang ni, bila saya berada dalam kelompok positif Nak Kurus Sihat Cepat dalam WhatsApp group ni, saya rasa macam mampus lah. Aku pun nak buat cardio jugalah dekat rumah, lantak lah, tengok YouTube je lah. That's the point sebenarnya. Tujuan kita, kenapa kita kena berada dalam kelompok positif. Never say susah. Jangan cakap tak cukup, cakap benda ni senang je. Tapi kalau senang je kalau bila dah tahu dah cara yang betul. Betul tak? Bila kita tahu cara yang mudah, insya-Allah semua benda pun jadi senang. Masalah kita ni dulu masa kita sekolah rendah, kita tak gerti pun cakap English. Tapi bila kita belajar dah pandai dah cakap English. Kan? Kita mungkin tak pandai biologi dulu. Lepas tu bila kita belajar kita jadi pandai. Kita mungkin tak pandai matematik sangat. Alright, kita mungkin tak pandai matematik sangat. Lepas tu tapi lepas dah kita belajar matematik, oh rupanya senang je. So nampak tak, benda senang susah tu adalah benda yang subjektif, dan kita boleh pecahkan rasa susah tu bila kita belajar. Bak kata Puan Azita, angkat tong gas je coach. InsyaAllah tong gas saya akan angkat nanti. Saya baru angkat tong gas minggu lepas sebab gas habis.
punyalah seksa sebabkan kena pergi ambil. But anyway, apa guna jadi suami yang soleh kalau tak angkat tonggas untuk family, kan? Alright, terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang bersama dengan saya. Saya doakan you all akan berada dalam kesihatan yang lebih baik, walaupun kita berada dalam situasi yang agak tidak membantu kita untuk mengurangkan rasa stres. But anyway, kita bolehlah fokus kepada benda yang lebih positif. InsyaAllah everything will be alright. So saya nak doakan dah sihat dan berjaya. InsyaAllah kita akan buat live lagi esok pada jam 3 petang. Siapa sini besok yang nak bagi idea kepada saya tentang topik apa yang nak saya buat live ni? Cik tak ayat daripada suami Kak Asma, dia suruh akak Asma angkat tonggas. Boleh pula macam tu. Besok, okay, kepada mereka yang berada dalam WhatsApp group Nak Grow Sihat Cepat, boleh tak bagi idea kepada saya nak saya buat topik apa esok jam 3 dan jam 9 pula. Okay, sebab saya hari-hari akan memberi sharing hari-hari supaya setiap daripada kita akan dapat sesuatu daripada saya dan dalam Facebook, dalam WhatsApp group Nak Grow Sihat Cepat, supaya kita semua akan dapat manfaat daripada sharing saya setiap hari. InsyaAllah kita akan dapat buat sesuatu yang lebih baik dalam keadaan situasi kita hanya tengok telefon aja. Alright, so saya kena pastikan benda ni akan menjadi reality. Alright, kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 3 petang dalam Facebook page Syaike. Dan thank you kepada mereka yang selalu menjadi orang yang positif, orang yang membakar semangat dalam WhatsApp group Nak Grow Sihat Cepat. Alright, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.